sejahtera dan selamat malam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana 'alal zalimin. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil. Alhamdulillah, malam ini kita bersyukur dengan izin Allah dan izin Tuhan kita dipertemukan pada malam ini dengan dua tetamu yang kita jemput khas untuk berbicara berhubung dengan wacana PRU yang ke-13, selamatkan Sabah dan selamatkan Malaysia. Di sebelah kiri saya ialah Saudara Ahmad Lutfi Osman, merupakan Ketua Pengarah Hak. Dalam kesibukan beliau sempat juga datang kemari ke Tawau Bumi Peladang. Jadi kita ucapkan selamat datang pada Saudara Ahmad Lutfi. Siang tadi telah diadakan program menyerahkan kebajikan, bantuan kebajikan kepada mangsa ISA yang ditangkap di Tawau selama 10 keluarga 10 mangsa. Dan di sebelah kanan saya ialah Saudara Musdi Oli, Timbalan Ketua Penerangan PKR Negeri Sabah. Beliau turut juga memberikan komitmen walaupun mungkin ada sibuk dengan tugas yang lain, umpamanya sama datang ke Tawau pada malam ini untuk berkongsi, berbincang bersama-sama dengan kita berhubung dengan wacana PRU yang ke-13, selamatkan Sabah dan selamatkan Malaysia. Malam ini kita berbincang secara santai dan insyaAllah kita akan berikan ruang kepada hadirin untuk bertanya apa saja soalan. Jadi untuk itu kita mengharapkan bila ruang dibuka kepada anda sekalian, gunakanlah ruang berkenaan dengan soalan yang jelas tanpa perlu mengulas, supaya kita boleh mendapat pandangan terus daripada panel jurubicara kita yang kita jemput pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan memberikan pusingan awal ini kepada kedua tokoh yang kita jemput pada malam ini untuk memberikan pandangan masing-masing, insyaAllah. Begitu maklum sebenarnya hadirin dan hadirat yang rahmati Allah, kita maklum ya, gendang PRU makin terasa bagi kita, dan rata-ratanya semua orang beranggapan bahawa bulan Juni ya, dan mungkin sedikitlah yang akan mengatakan bulan ke atas berikutnya. Jadi kita minta tetap bertanya kepada saudara terlebih dahulu, bila kita mendekati PRU yang ke-13 ini, kan, apakah senario dan pandangan-pandangan yang ingin saudara lontarkan, persiapan bagi rakyat Malaysia menghadapi PRU yang ke-13 ini? Mungkin boleh berikan sedikit ulasan awal untuk memanaskan bicara kita pada malam ini. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada pengurusi majlis, dan saya juga merakamkan terima kasih kepada pihak penganjur yang bersedia untuk memberikan kesempatan masa yang cukup berharga untuk saya berkongsi pandangan bersama tuan-tuan dan puan-puan. Saya sebenarnya lebih selesa untuk mendengar bicara daripada rakan saya ahli panel, sebab sifat sebagai seorang wartawan, dia adalah merakamkan situasi ataupun membuat sedikit analisis. Tetapi oleh kerana diminta untuk memberikan sedikit pandangan terhadap situasi menjelang PRU 13. PRU 13 ini merupakan satu pilihan raya yang bagi saya cukup unik,
dan merupakan kali pertama rakyat Malaysia berhadapan dengan satu pilihan raya yang sebenar. Saya ingat semasa sebelum tahun 2008 saya hadiri satu program di Universiti Melaya. Pengurusi SPR ketika itu dan Sri Rashid Abdul Rahman menyatakan bahawa sebenarnya rakyat Malaysia tidak pernah berdepan dengan satu pilihan raya yang sebenarnya. Pilihan raya 12 pilihan raya sebelum ini, pilihan raya umum, selalunya keputusan sudah pun dijangka. Pemenangnya adalah Barisan Nasional ataupun sebelum daripada itu Perikatan, yang hendak ditentukan berapa majoriti yang diperolehi oleh Barisan Nasional. Tetapi saya kira untuk PRU ke-13 ini suasana cukup berbeza. Kesempatan yang ada pada masa ini merupakan kesempatan yang saya kira tidak boleh disia-siakan. Saya sebenarnya sebagai seorang wartawan, apabila berdepan dengan satu situasi, saya lebih suka melihat situasi terburuk yang akan kita hadapi. Kalau orang kata boleh menang, saya cuba melihat mungkin ada faktor yang menyebabkan kita akan digagalkan. Pada PRU yang ke-12 Mac 2008, saya kira tidak ada penganalisis yang menjangkakan akan berlaku tsunami politik yang begitu mengejutkan. Dan baru-baru ini saya tulis bahawa saya mengharapkan tsunami itu akan melintasi Laut Cina Selatan. Dan kalau pilihan raya ke-12 yang membuat satu-satunya penganalisis yang membuat satu jangkaan yang di luar jangka adalah bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin. Beliau menjangkakan akan jatuh beberapa negeri seperti Selangor, Pulau Pinang, Kedah. Dan tak ada siapa saya rasa ketika itu membuat jangkaan sebegitu optimis. Dan pada menjelang PRU ke-13 ini, Tun Daim juga membuat satu jangkaan baru bahawa yang selamat bagi Barisan Nasional hanyalah Melaka, Johor dan Pahang. Dan baru-baru ini saya dengar satu ceramah oleh satu blogger, Sak Mongkol, bekas adun Pulau Manis, satu adun di bawah Parlimen Kuantan, Parlimen Datuk Seri Najib, Parlimen Pekan, minta maaf. Jadi beliau bertemu dengan Daim, katanya bahawa apa ambil itu yang kesimpulannya. Sedangkan Daim memberikan kenyataan bahawa ada prasyarat sekiranya UMNO Barisan Nasional nak menang dengan mudah di negeri itu, ada di negeri itu. Tapi syarat-syarat itu tidak pernah dibentangkan kepada umum. Maknanya ada segi perubahan dari segi calon yang akan dibuka-mukakan oleh Barisan Nasional. Kesimpulannya saya melihat bahawa ini merupakan pilihan raya pertama yang tidak patut dilepaskan oleh semua rakyat Malaysia. Ini kesempatan terbaik kita, dan kesempatan ini mesti diterjemahkan sekurang-kurangnya bagi saya dari segi kesepaduan parti-parti dalam pakatan. Komitmen kita untuk melakukan perubahan ini sudah merata, dan saya kira orang menunggu perubahan di Sabah dan Sarawak. Di Sabah dan Sarawak kita ada kursi 31 campur 25. Berapa itu kan? 56. Yang baru kita menang 2 kursi di Sabah, di Sarawak, dan 1 di Sabah. Dan Tun Daim ini menjangkakan bahawa sekurang-kurangnya ada 20 kursi daripada Sabah dan Sarawak ini
yang bagi saya sekiranya dicampur dengan kursi-kursi yang bakal dimenangi di Semenanjung, insya Allah kita akan dapat melihat bahawa negara kita akan diselamatkan. Khazanah kekayaan bumi kita ini, terutama di Sabah ini, yang sekian lama sudah, saudara Muslim lebih arif daripada saya, sudah 13 ya, 13 ketua menteri di Sabah ini, yang sebahagian besarnya telah menghakis bukan saja hak rakyat Sabah, tapi juga khazanah kekayaan negeri yang begitu makmur ini. Dan bagi saya kesempatan ini tidak harus dilepaskan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Dan itu pandangan saudara Mariski berhubung dengan senario PRU yang ke-13. Tak perlu saya ulas, saya serahkan kepada hadirin sekalian untuk memikir dan menanggapinya. Itu akan selamat datang kepada YB Jinwang dan rombongan. Saya beralih kepada saudara Muslim. Bagaimana pada saudara berhubung dengan senario PRU yang ke-13 yang akan datang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam reformasi. Terima kasih WB kerana hadir wacana kita pada hari ini. Saya sebenarnya sama dengan Ahmad Lutfi. Saya seorang penulis. Depan saya ini ada 4 buku yang saya pernah tulis mengenai politik negara dan juga politik Sabah. Dan kira-kira 5 bulan yang lepas saya membuat keputusan untuk menyertai Parti Pakatan Rakyat, yaitu PKR. Sebelum saya membuat keputusan itu, saya adalah naib presiden Perkasa Malaysia, orang ketiga dengan Datuk Ibrahim Ali. Apa itu? Jadi kesadaran saya timbul setiap kali kami masuk ke kawasan-kawasan di mana orang Melayu sedang tercari-cari parti manakah yang harus membela nasib mereka. Pada ketika itu saya melihat Perkasa boleh mengambil peranan sebuah parti yang bela nasib bangsa Melayu dan juga bangsa pribumi dan juga agama Islam. Tapi tanggapan saya itu salah. Apabila setiap kali kami pergi ke seluruh negara, termasuk ke Kelantan, Kedah dan sebagainya, Perkasa bukannya bersikap tengah, mengambil jalan tengah, sebaliknya menjadi alat Hakim UMNO, terutama sekali menjadi alat kepada Tun Dr. Mahathir. Jadi saya membuat keputusan, saya keluar karena satu isu yang paling besar pada ketika itu ialah isu kalimah Allah. Dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Perkasa, apabila timbul isu itu, saya minta isu itu di Sabah dan Sarawak, saya kata jangan dilibatkan. Sebab apa? Pertama sekali timbul masa itu ialah mereka tidak mau kitab Injil ditulis dalam bahasa Melayu, tidak boleh diterbitkan. Saya berhujah, kitab Injil ditulis dalam bahasa Jawi di Mesir, di negara-negara Arab. Bahasa Melayu ini bukan milik orang Islam, dia milik rakyat Malaysia. Jadi saya beritahu mereka dalam mesyuarat, sewaktu gagasan Malaysia ditubuhkan pada tahun 1961, idea itu lahir di Singapura oleh Tunku. Tunku tahu hampir 70% rakyat Sarawak bukan beragama Islam dan hampir 60% rakyat Sabah bukan beragama Islam. Jadi kalau isu Islam
dan menganggap bukan Islam itu musuh, kenapa mereka bawa Sabah dan Sarawak bersama-sama dalam Malaysia? Itu saya persoalkan. Kenapa harus kita nafikan hak orang Kristian di Sabah dan Sarawak? Jadi bermula daripada itu saya mulai sanksi, dan saya walaupun kekal sebagai naib presiden dan yang dipertua Perkasa Sabah, saya keluar. Sewaktu itu Perhimpunan Agung UMNO, saya menghadiri Perhimpunan UMNO yang terakhir sebagai parti kerajaan. Selepas itu perhimpunan dia sebagai parti pembangkang. Jadi tuan-tuan, saya selalu berhujah, saya juga selalu bercerita dengan Ahmad Lutfi. Sejak penubuhan Malaysia pada 16 September 1963, idea asal penubuhan gagasan Malaysia kerana British membisikkan kepada Tunku dan kepada Lee Kuan Yew agar Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura merdeka serentak dengan menjadi sahabat daripada Malaysia kerana bimbang pengaruh komunis. Selepas peperangan dunia kedua berlaku usaha-usaha pihak komunis mempengaruhi negara-negara yang baru dijajah oleh Jepun untuk menjadi menerima komunis. Jadi idea asal itu British dengan syarat Sabah dan Sarawak yang berbeza, yang unik berbanding dengan Melaya, haruslah dikekalkan identiti dan uniqueness-nya melalui syarat-syarat, yaitu perkara 20 dan juga perkara 18. Kerana syarat ini, British sendiri membisikkan ke telinga Donald Stephen, J.S. Sundang, Sodomon, Stephen Kalong Lingkan, Temenggung juga, bahawa kewujudan Malaysia bukanlah satu dominasi Melayu Islam ke atas Sabah dan Sarawak dan juga Singapura. Dan sebenarnya tuan-tuan, saya ingin tegaskan, pada awalnya kecuali Tun Mustafa, hampir semua pemimpin Sabah pada ketika itu tidak setuju untuk menyertai Malaysia. Dan Sabah merdeka pada 31 Ogos 1963 waktu bendera Union Jack diturunkan di depan pelabuhan Kota Kinabalu dan bendera Sabah dinaikkan. Dan kemerdekaan kita itu hanya berusia 15 hari. Apabila kita menyertai Malaysia secara rasmi pada 16 September 1963, hari kita menyertai Malaysia itu pun tidak dikira sehingga 48 tahun apabila Datuk Najib melihat bahawa Sabah dan Sarawak itu penting, barulah mereka mula menghargai. Erti 16 September setelah Anwar Ibrahim menjadikan tarikh 16 September itu tarikh yang begitu signifikan. Jadi orang yang pertama tuan-tuan yang meminta Kuala Lumpur, kerajaan pusat, mengkaji semula soal dominasi Melayu UMNO ialah Lee Kuan. Saya flashback balik. Apabila kita tandatangani Malaysia Agreement pada 7 hari bulan Julai 1963, perjanjian itu ditandatangani di London, bukan di Kota Kinabalu, bukan di Sibu, bukan di Tawau, tapi di London. Syarat yang British beri waktu itu, Parlimen British meluruskan perkara 20. Perkara 20 ini adalah dibuat oleh parti-parti gabungan di Sabah, itu USNO, APCO, BUNAP. BUNAP ialah parti Cina, Borneo United Chinese Party. Lepas itu diluruskan di Parlimen Britain. Dia bukan perkara 20 ini bukan benda-benda yang remeh-remeh, tapi Parlimen Britain meluruskan, disyaratkan perkara 20 menjadi sebahagian daripada
Malaysia Agreement 1963 yang ditandatangani pada 7 bulan 7 1963. Timbul masalah tuan-tuan apabila gagasan Malaysia itu diisytiharkan dan apabila Malaysia wujud, maka bermulalah apa yang kita kenali sekarang sebagai penjajahan baru. Seperti kata Soekarno, pembentukan Malaysia hanya memindah kuasa penjajah daripada London ke Kuala Lumpur, dan berlaku pada tahun 65. Lee Kuan Yew membantah apabila dia melihat dominasi Barisan Nasional, dominasi UMNO. Lee Kuan Yew diminta keluar daripada Malaysia. Orang yang begitu berpengaruh memujuk pemimpin-pemimpin Kristian di Sabah dan Sarawak, akhirnya you get out from Malaysia. Orang yang kedua membantah namanya Donald Stephen, Ketua Menteri Sabah yang pertama. Donald Stephen bertanya dengan Tengku, kalau Singapura sudah keluar, bermakna Malaysia Agreement tidak lagi sah, is null and void. Kita minta supaya kursi-kursi di Singapura itu dialihkan dengan sama rata, sebaliknya tidak dilakukan. Akibat tindakan Donald Stephen, Kuala Lumpur minta USNO dengan SCA desak Donald Stephen resign sebagai Ketua Menteri. Lepas Donald Stephen ditukar ke Semenanjung sebagai Minister of Sabah Affairs, dan Peter Low menjadi Ketua Menteri untuk tempoh 2 tahun. Orang ketiga yang menentang dominasi UMNO Barisan Nasional ialah Allahyarham Tun Mustafa. Ianya berlaku setelah Akta Petronas diluluskan di Parlimen, Akta Petronas 1974, yang meminta negeri-negeri peluang minyak hanya diberi 5% royalti minyak. Tun Mustafa tidak setuju 5%. Dia minta 45%. Dan ini terbukti dalam satu artikel dalam Asia Magazine pada tahun 1975. Tun Razak yang berunding dengan Tun Mustafa pada mulanya kata, ya Tun, kami patuh 45%. Tapi bila dia balik ke Kuala Lumpur, dia panggil Dato' Haris dan dia buat parti berjaya. Akhirnya USNO tumbang, dan pada masa itulah dimainkan sentimen kaum dan agama. Sabah dan Sarawak ini tidak pernah ada sentimen kaum dan agama, tapi dibawa oleh UMNO pada 1975. Sebelum 1967 pun dibawa waktu USNO menentang APCO, tetapi pada tahun 1975 itu begitu buruk sekali dibawa isu terhadap Tun Mustafa, terhadap pengislaman dan sebagainya, diungkit benda-benda yang tidak sepatutnya. Akhirnya Tun Mustafa jatuh, 3 orang menentang. Orang yang keempat mempersoalkan Malaysia Agreement namanya Datuk Joseph Paidin Pitingan. Akhirnya walaupun Joseph Paidin menang, Parlimen menang, Tun menang, satu apa benda pun dia tidak dapat tuntut. Jadi tuan-tuan, YB, selepas kita merdeka, dalam arti kata merdeka kepada rakyat Sabah, 49 years, 4 orang ini adalah tokoh yang hebat, lebih hebat, sama taraf dengan YB Jimmy Wong, yaitu Lee Kuan Yew, Donald Stephen, Tun Mustafa, dan Tan Sri Paidin Pitingan. 4 orang ini juga gagal. Malah salah seorang daripadanya terkorban dalam naas kapal terbang yang mesti sekarang menjadi syak wasangka karena tidak ada report
yang resmi Puja Nahas itu. Pada 6 hari bulan 6 itu tuan-tuan, seperti juga Tun Mustafa, Tun Muhammad Fuad ini seorang yang berjiwa besar. Apabila perjanjian Malaysia Petronas ditandatangani di Labuan, dia beritahu Tunku Razali, minyak Sabah bukan hak saya tapi hak rakyat Sabah. Kalau setuju 20% saya akan sign sekarang. Kalau 5% izinkan saya balik ke Kota Kinabalu for persidangan Dewan Undangan Negeri. Jika Dewan Undangan Negeri setuju, maka saya akan sign. Pukul 4.30 dia balik. Masa itu dalam kapal terbang Tunku Razali ada, Dato' Haris di arah turun, pindah ke helikopter, dan kapal terbang itu jatuh di Labuan, di Sembulan, karena 5%. Yang sedihnya kepada orang-orang Sabah, mayat masih bergelimpangan di hospital. Dato' Haris di arah angkat sumpah, dan besok pagi tugas pertama Haris ialah tanda tangan Petronas memberi royalti, menerima royalti 5%. Jadi tuan-tuan, selepas 49 tahun, mau nikah, sekejap, setelah ada 2 menit, apa yang kita tuntut ialah 49 tahun ini kita bukan mau keluar daripada Malaysia. Yang kita tuntut ialah memperkukuhkan kedudukan Sabah dalam Malaysia. Perjuangan kita ialah within the framework of Malaysia, Federation of Malaysia. Benda ini saya pasti anak-anak muda generasi akan datang akan memberontak jika Malaysia Agreement tidak dikaji semula, jika 20 point tidak dihormati, dan jika tidak ada pemimpin daripada Semenanjung memihak kepada rakyat Sabah. Saya yakin tuntutan itu tidak berjaya, dan pada pilihan kali ini kalilah kita ada peluang, karena pemimpin PAS, pemimpin DAP dan juga Pakatan Rakyat bersetuju dengan tuntutan rakyat Sabah dan Sarawak. Terima kasih kepada saudara Syurani tulis berhubung dengan menangani senario yang 13. Dan selesai pusing yang pertama dan pusing yang kedua, kita masih berkisah untuk meneliti pandangan di panel kita. Pusing yang ketiga, kita minta pandangan daripada wakil-wakil parti Pakatan Rakyat yang datang pada malam ini. Kita akan beri ruang kepada wakil PKR untuk berikan pandangan, wakil TMP untuk berikan pandangan, dan PAS untuk berikan pandangan. Kita berkongsi pandangan. Bukan malam ini kita nak dengar panel berbicara saja, pandangan daripada akar umbi juga kita perlu dengar. Untuk kita mantapkan supaya berlakunya perubahan dalam PRU yang ke-13. Baik, saya nak kembali kepada pertanyaan saya kepada saudara Musti. Pada pandangan saudara pada PRU yang ke-13 ini, siapa sebenarnya akan menjadi penentu dalam PRU yang ke-13 ini? Untuk sedikit berikan komen. Terima kasih Saudara Musi. Saya rasa rakyat Sabah dan juga Sarawak tidak selesa apabila Sabah dan Sarawak dirujuk sebagai fixed deposit Barisan Nasional. Saya rasa untuk PRU ke-13, rakyat Sabah harus buktikan bahawa fixed deposit itu akan menjadi terbalik, akan menjadi pemusnah kepada dominasi UMNO Barisan Nasional selama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat tren selepas PRU ke-12 pada tahun 2008. Ada pihak melihat bahawa dalam suasana terbuka ketika ini, dalam suasana informasi maklumat
di hujung jari. Isu-isu ataupun sentimen perkauman dan keagamaan yang sempit sepatutnya tidak ada lagi ruang dalam politik matang dalam negara kita. Tetapi yang berlaku sebaliknya. Saya cuba melihat dari aspek situasi terburuk itu. Kalau di Semenanjung, apabila Pulau Pinang kalah kepada Pakatan Rakyat, Perak juga begitu, Selangor juga begitu, dan Kedah juga begitu. Maka akhbar putusan Melayu, akhbar putusan Malaysia, TV3 hampir setiap hari memainkan sentimen ini. Dan perkara ini saya nampak kecenderungan ini tidak berakhir. Dia masih berlaku sampai ketika ini. Maknanya UMNO percaya bahawa selagi mana dia boleh mempermainkan sentimen rakyat itu, sentimen orang Melayu itu, maka dia akan selamat. Dalam beberapa hal saya melihat UMNO seolah-olah sudah patah hati dengan masyarakat Tionghoa. Orang melihat bahawa untuk pilihan raya akan datang, baru ini saya sempat berkunjung mengadakan rawatan kerja ke Negeri Sembilan. Pulau Pinang kalah, Perak kalah, belah persekutuan hampir semuanya dimenangi oleh Pakatan Rakyat, tetapi tertahan di Negeri Sembilan. Tetapi majoriti 2/3 Barisan Nasional telah pun dinafikan di Negeri Sembilan. Dan sepanjang kunjungan saya itu, saya melihat bahawa pemimpin di AP terutamanya melihat bahawa peratusan undi masyarakat Tionghoa, termasuk di kawasan yang ditandingi PAS, akan ditingkatkan semaksimum mungkin, sehingga rakyat melihat tidak ada beza antara PAS, keadilan ataupun DAP. Semuanya adalah menggunakan lambang Pakatan Rakyat. Maknanya masyarakat Cina yang menyokong DAP juga akan menyokong PAS di kawasan yang PAS tandingi. Dan ini saya rasakan merupakan satu perkembangan yang cukup menarik. Tetapi yang saya nak tekankan di sini, supaya menjadi mungkin bahan perbincangan kita, apakah penentuan Pakatan Rakyat hanya dirujuk kepada masyarakat Tionghoa sahaja? Adakah masyarakat Melayu Islam terutamanya akan mempertahankan UMNO Barisan Nasional? Dalam kempen pilihan raya di Sarawak, saya agak malu. Walaupun dihidangkan, saya nampak dalam Sarawak Report dan sebagainya, berbilion-bilion rasuah dimonopoli oleh keluarga Taib Mahmud, tetapi dimainkan sentimen Melayu Islam itu untuk mempertahankan rasuah, mempertahankan penyelewengan, mempertahankan salah guna kuasa. Dan saya rasa benda ini tidak boleh dibiarkan. Masyarakat Melayu Islam, Bumi Putera Islam terutamanya, bagi saya yang disedarkan, yang mempunyai kesedaran agama, bagi saya merupakan orang yang pertama sepatutnya ke depan untuk menentang rasuah dan penyelewengan kuasa ini. Bukan menjadi orang yang mempertahankan diktator, mempertahankan perasuah dan seumpamanya. Bila kita berbincang sebentar dengan saudara Musli, ditunjukkan bagaimana Musa Ahmad, Menteri, Ketua Menteri, bukan menjadi satu isu lagi, seolah-olah rasuah penyelewengan kuasa ini, pemborotan khazanah kekayaan negara ini sudah tidak lagi menjadi isu. Saya pernah berbelas kali pada tahun 2001 hingga 2004 membuat berbagai laporan rasuah ke ibu pejabat BPR ketika itu, sekarang SBRM, membuat laporan rasuah dan penyelewengan kuasa Menteri Besar Selangor, Dr. Muhammad Khair Toyok. Saya ada berbelas-belas dokumen, tak perlu
DPR untuk mengadakan siasatan. Tetapi orang yang begini banyak rasuah, bertanding pilihan raya 2004, orang inilah yang menyatakan bahawa beliau nak Selangor sifar pemangkat. Dan beliau hampir dapat ketika itu. Dan pada tahun 2008, ketika mana tsunami politik berlaku di negeri Selangor, perasuah terbesar ini bukan sahaja mampu mempertahankan kerusinya, tapi mampu meningkatkan undinya di kawasan yang beliau tandingi di Sungai Panjang. Jadi saya merasakan, saya lontarkan persoalan ini. Bagaimana caranya, bagaimana kaedahnya untuk kita berdepan dengan pilihan raya akan datang dengan pelbagai banyak isu. Kalau kita nampak bahawa ini bukan sahaja isu lembu, timbul bahawa ini isu seorang menteri kanan daripada Sabah ini, dan Presiden UMNO. Didakwa menyalurkan wang sekali transaksi beratus-ratus ribu. Dan orang yang mendedahkan ini adalah orang kepercayaannya, drivernya sendiri yang ada transaksi itu. Dan apabila menteri berkenaan menyatakan dia ambil tindakan, orang yang berkenaan sedia menunggu. Ketua Wanita UMNO Zuraida Kamarudin yang mendedahkan itu di samping Ketua Wanita Keadilan, di samping driver itu bersedia menunggu bila masanya untuk dapat surat saman itu untuk dihadapkan ke mahkamah untuk dijelaskan salah guna kuasa ini. Dan benda ini bukan terhad kepada satu dua kes. Saya rasa UMNO ini, UMNO Barisan Nasional ini, kalaupun diberikan seperti mana kata saudara tadi, diberikan royalti minyak ditingkatkan, saya tak setuju. Kalau UMNO masih bertahan, lagi banyak duit, semuanya akan diborak oleh kroni, oleh suku sakatnya. Ini berlaku di setiap tempat. Saya ada kes di negeri Selangor, banyak juga kes di negeri-negeri lain. Apatah lagi, saya rasa isu rasuah ini sudah menjadi lumrah di Sabah dan Sarawak. Jadi yang saya nak tekankan menjawab soalan pengurusi tadi, kita nak lihat bagaimana masyarakat, terutamanya masyarakat Bumi-Putra Islam, masyarakat Melayu Islam, bangkit bersama-sama dengan masyarakat Tionghoa untuk menentang keluaran. Orang sekarang bercakap Pakatan Rakyat mungkin akan kalah di negeri Johor. Antara faktor utamanya adalah banyaknya kursi campuran. Kursi campuran ini diwujudkan oleh Dr. Mahathir pada persekutuan semula kawasan parlimen pada tahun 2003. Selepas melihat bagaimana orang Melayu pada tahun 1999 bangkit memprotes secara terbuka selepas Datuk Seri Anwar diangkat sebegitu rupa, maka Dr. Mahathir begitu mengharapkan masyarakat Tionghoa. Dia berkata berkali-kali, kalau masyarakat Tionghoa tak menyelamatkannya pada tahun 1999 akan kalah Barisan Nasional ketika itu. Dan kemudiannya benda ini bertukar. Dan saya rasa untuk pilihan raya akan datang, seharusnya difikirkan sama di Sabah ini, bukan di Semenanjung, masa masih ada. Bagi saya, selagi mana parlimen dibubarkan, kita masih ada ruang. Bahan terlalu banyak yang ada pada kita. Kita ada masa untuk mendekati rakyat, untuk mempengaruhi rakyat, untuk menyelamatkan bukan sahaja Sabah, tapi seluruh Malaysia umumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu pandangan gagasan Saudara Rusdi. Kita kembali pada Saudara Mr. Oli. Dan untuk konteks Sabah, siapa yang menjadi penentu untuk PR yang 13 hari? Ya, mohon penjelasan. Pada PRU ke-12 di Semenanjung, daripada 165 kursi, UMNO hanya menang 65 kursi, tuan-tuan. MCA dapat 15,
MIC menang 3 kursi dan Gerakan menang 2. Itu di Semenanjung. Yang selamatkan nyawa Barisan Nasional ini ialah orang Iban, orang Dusun, orang Brunei, orang Bajau, orang Kendazan yang selama 48 tahun dianggap tidak relevan, yaitu sejumlah 56 kursi termasuk Labuan. Di Semenanjung BN hanya majoriti 1 kursi, 82-83 Barisan Nasional, 82 Pakatan Rakyat. Dulu kita selamatkan Barisan Nasional, dan kesadaran itu terbukti baru-baru ini dalam pilihan raya di Sarawak pada April 2011. 2 minggu Tan Sri Muhyiddin berkampung di Sarawak, tidak pernah tengok bini dia 2 minggu. 16 kursi juga hilang, berbanding dengan 2006 hanya menang 5 kursi. Jadi tuan-tuan, tren di Sarawak sudah menunjukkan orang Sarawak mau berubah jadi orang Sabah. Ini kalilah Orang Sabah yang selama ini sebenarnya kalau diikut daripada sentimen Sabah dan Sarawak, Sarawak dia very reserve, dia undercurrent strong, tapi Sabah ni dia bercakap, meluahkan perasaan tidak puas hati dengan dasar-dasar Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan, kalau mau tunjuk dasar tidak puas hati pada PRU kali ini, saya yakin sekurang-kurangnya 11 kursi parlimen akan ditawan oleh Pakatan Rakyat. Bermakna kalau 11 ini saya kata sekurang-kurang, kalau 11 di Sabah, dan saya yakin saya baru jumpa dengan seorang pemimpin PKR di Sarawak, daripada 31 pasal parlimen dia boleh dapat dalam 13. Bermakna kita boleh dapat 24-25 kursi. Dulu kita hanya sumbang, dulu Pakatan Rakyat hanya menang 2, satu di Sarawak dan satu di Kota Kinabalu, dan BN dapat 56. Kali ini kalau BN dapat pun lebih kurang half-half. Jadi bermakna kalau 140 kursi yang dimenangi oleh BN pada hari itu, berdasarkan maklumat daripada kawan-kawan di Kuala Lumpur, sama ada UMNO sendiri, dia pun tidak yakin UMNO akan dapat lebih daripada 65 kursi yang menang. Jadi kalau kita boleh nafikan kursi UMNO di sini, tak payah banyak lah. Dia ada 14, kita menang pun dalam 5-6. Bermakna Barisan Nasional akan tenggelam pada pilihan raya akan datang, insyaAllah. Terima kasih. Sebentar tadi. Baik, kita buka pandangan awam umum. Kita minta sahabat kita daripada PKR untuk berikan pandangan dalam wacana kita. Kita nak berbicara nanti. Sila, saya bagi masa 2 minit untuk kita dengar. Kalau perlu diulas oleh panel, kita akan berikan ruang. Boleh sebutkan nama dan langsung terus berbicara. 2 minit. Saya Rashid Abdul Ghani, Ya, terima kasih. Naib Ketua Cabang Tawau PKR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Panel. Soalan saya seperti apa yang saudara kita cakapkan tadi, bahwa tsunami daripada Semenanjung akan datang ke Sabah dalam pilihan raya yang ke-13 ya. Soalan saya, bolehkah dia datang ke Sabah kerana di Sabah bukan orang Malaysia sebagai pengundi di negeri Sabah? Itu soalan saya. Soalan. Tak. Selamat petang, salam sejahtera, Ya. saudara-saudari, ahli panel semua. Saya Robert Pingai, dari masyarakat Iban, Ya. juga mewakili PAP Protai. Di sini saya cukup syukur juga. Saya sungguh syukur karena pada malam ini diberi kesempatan. Saya ingin meluahkan ataupun memberi pandangan tentang bagaimana bukan saja di samping kita boleh
memang kita tahu sebab saya sendiri sudah mendapat baru-baru ni saudara. Ini saya berkongsi dengan saudara semua. Apabila Parlimen Kelabakan mereka dengan jumlah perbelanjaan yang saya dengar sebanyak sejumlah 1.5 juta pengagihan papan plywood dengan zinc ke seluruh pelosok kawasan Parlimen Kelabakan. Hari lalu. Ya. Hari lalu. Bukan, baru-baru ini. Boleh, akan datang ini. Bukan akan datang. Sudah diadakan. Sudah diadakan. Dan termasuk saya sendiri di rumah saya sendiri. Biar terang-terang dia kata dengan konsepnya satu Malaysia. Terang-terang di depan pagar saya dengan bendera roket. Dia masuk, dia bendera UMNO, saya bendera roket, dia masuk juga. Dia serahkan. Saya kata tak apa, syukur kamu bagi, saya terima. Okey, okey itu. Tapi masalah apa yang di pegawai ataupun wakili pihak UMNO yang menyerah ini mengatakan terang-terang itu juga saksi ayah mertua saya sendiri. Dia mengatakan bahawa UMNO Barisan Nasional tidak boleh mengharap undi masyarakat Tionghoa. Kita hanya mengharap kepada undi orang luar badan, masyarakat orang luar badan. Jadi saya melihatkan, saya mendengar pada fakta saudara Mufti tadi mengatakan bahawa 60% ya, penduduk Sabah ini adalah bukan beragama Islam. Bagi saya saudara, ini pengalaman yang telah kami lalui apabila YB Jimmy Wong menghantar rombongan untuk berkempen pada tahun 2011 di Dun, Sarawak. Apabila kami sendiri ditugaskan untuk berkempen di kawasan Limbang. Kami begitu tekilan, memang kebanyakan masyarakat itu bahwa boleh dikatakan 60% atau 70% masyarakat adalah masyarakat Iban, yang itu adalah orang kampung saya. Apabila kami pergi ke sana, kami dengan satu tujuan bahwa kami mau approach ataupun berhadapan dengan masyarakat ini dan memberitahu masalah apa yang dihadapi kami sendiri di Sabah. Kerana masalah mereka, isu mereka sama, iaitu isu tentang masalah tanah, isu tentang perkara-perkara yang sedikit terkilan. Apabila kami pergi ke rumah panjang, di mana-mana rumah panjang ini, mereka tidak mempunyai kelengkapan seperti api elektrik, tidak ada kemudahan air, malah jalan pun tidak diturap. Tetapi kawasan rumah panjang itu tetap juga dikenakan cukai pintu. Pada perspektif PRU 12 ini, kita ada dua perspektif, satu federal level, satu state level. Ya. Bagi orang Sabah di sini, yang paling penting sangat ialah state level. Ada tidak ada komposisi yang itu masyarakat di Sabah ini. Main sidang onnya. Masyarakat orang Islam, non-Muslim, sama Islam non-Muslim. Itu orang Cina, orang pendatang itu, dan masyarakat Islam. Okey, persoalannya di sini. Okey, daripada segi history apa itu kita punya pemerintahan dari dulu, bahwa local party ni lah yang kebanyakannya membela sedikit daripada sedikit. Itu dari segi kita punya hak-hak kita. Ya. Sekarang daripada Pakatan Rakyat ini kebanyakannya ialah daripada segi the same as UMNO. Ya. Jadi persoalannya di sini sekarang. Dari komposisi masyarakat ini. Okey, contoh sekarang di sini. Okey, dalam bentuk kursi di sini kebanyakannya orang-orang tunggal mengadakan satu parti yang sekali pandangan saya sekarang ini bahwa DAP itu adalah kebanyakan representing orang-orang presiden. Jadi orang-orang Islam kebanyakan daripada orang-orang daripada UMNO. Soalnya sekarang UMNO ada 32 kursi. 32 kursi berarti dia sudah hak majoriti. Persoalan sekarang kita nak menjatuhkan UMNO ini sendiri orang-orang Islam. Di konteks ini siapa yang akan mengganti orang-orang Islam ini sendiri? Konteksnya, konteks ini. Begitu juga kaum-kaum yang lain. Ya, dia bergantung kepada parti-parti yang lain. Contoh macam orang Cina DAP. Adakah DAP ini boleh memerintah di Sabah? Begitu juga kepada kaum-kaum orang PB, minoriti macam orang dusun, mul apa semua melalui PBS apa semua.
Adakah mereka ini, orang-orang ini akan menjatuhkan yang orang yang memerintah ini? Ini orang status kita punya kedudukan di sini. Siapa yang majoriti? Oke, kita telah beri ruang yang seadil. Kita tadi semua bertenang. Kita beri ruang 2 minit, semua mati-mati dalam perkataan untuk memberikan pandangan dalam bicara kita. Oke, berdasarkan dapatan ini kita akan beri ruang kepada panel kita untuk berikan sedikit ulasan pandangan tadi untuk komen. Ya, saya ajukan dulu kepada saudara Lutfi. Silakan. Dapatan tadi untuk berikan sedikit pandangan. Terima kasih Sob Lutfi dan rakan-rakan yang bertanya tadi. Pertamanya saya melihat bahwa walaupun Sabah agak jauh daripada majlis program besar bersih 3.0 pada 28 April ini, tapi saya kira bersih 3.0 ini merupakan satu petanda untuk menzahirkan tentangan dan bantahan kita, terutamanya yang saudara sebutkan tadi, soal sama ada soal pemilih, soal bagaimana daftar pengundi, soal bagaimana tuntutan 8 perkara oleh bersih tadi, itu harus ditimbulkan semula dengan penekanan yang cukup berkesan. Saya rasa bersih 2.3.0 pada 28 April ini menjadi penentu sama ada pilihan raya akan dipercepatkan atau mungkin jika sekiranya protes itu begitu luar biasa, ia mungkin akan ditunda sekali lagi. Tetapi kita mengharapkan, saya rasa semua orang mengharapkan tuntutan bersih ini meliputi apa yang saudara cakapkan tadi, sama ada penubuhan Suruhanjaya Diraja Siasatan bagi masyarakat, terutamanya di Sabah ini, juga tentang tuntutan-tuntutan yang lain. Dawat kekal sudah pun dipersetujui, juga tentang undi pos pada undi awal. Tapi banyak lagi isu-isu seperti mana yang dikeluarkan oleh rakan-rakan kita melalui sidang parlimen baru-baru ini, apabila minority report tidak dibenarkan untuk dibentangkan. Antaranya 400,000 pengundi-pengundi yang menjadi misteri, 20,000 daripada Sabah dan Sarawak yang didaftarkan di Selangor. Kalau dulu kaedah yang sama digunakan di Sabah, kaedah sama juga digunakan di Terengganu pada tahun 2004 untuk menumbangkan kerajaan PAS pada tahun itu. Dan kini kaedah yang sama juga akan digunakan di negeri Selangor, negeri termaju yang menjadi igawan kepada Barisan Nasional untuk merampas semula. Dan saya rasa perlu seluruh rakyat kita memikirkan bahawa bagaimana untuk kita memaksimumkan tuntutan kita pada 28 April akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua juga tentang soal rakan kita tadi yang menyebut soal perbezaan agama. Saya tertarik. Ayat-ayat dikemukakan itu saya rasa hampir sama dengan keyakinan kami sebagai seorang Muslim. Terutamanya doa kita sebagai senjata utama kita. Doa orang-orang yang tertindas ini, orang-orang yang dizalimi ini, yang insya Allah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi harus kita kerja kuat, harus kita berusaha seperti saya sebutkan tadi. Selagi mana parlimen Dewan Undangan kita dibubarkan, kita harus segera berdepan dengan rakyat. Maklumat itu harus disampaikan sebaik mungkin. Contoh-contoh bagaimana, saya kira contohnya, saya berdepan dengan orang semua tahu tentang kesederhanaan pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat. Tak payah disebutkan soal Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Saya berjumpa dengan saudara Limbuan A yang sampai ke hari ini tak menerima pingat. Saya rasa dia boleh menentukan pingat Datuk Seri pada boleh dapat, tapi dia tak ambil. Orang macam Zaharin tu, pengurusi PKR yang keluar parti pun dapat Datuk Seri. Wan A tetap bertahan. Saya jumpa rakan-rakan saya yang buat sok khabar. Dia kata cukup susah kami nak buat sok khabar roket untuk nak dapatkan sedikit
apa nama ni, belanja tambahan. Dia seorang accountant yang cukup jaga soal ini. Dia boleh tengking pegawai-pegawai kerajaan takut nak manipulate akaun ataupun penyataan akaun kerajaan. Saya tak payah saya sebut tentang PAS sebab saya orang PAS. Saya sebut di negeri Selangor, saya hadir dalam satu sesi pendengaran awam berkaitan dengan enactment kebebasan maklumat. Bagaimana rakyat berhak untuk mendapatkan maklumat. Sekarang di bawah akta rahsia resmi, rakyat dihalang daripada mendapat maklumat. Tapi di bawah enactment ini, rakyat berhak menyoal untuk mendapat maklumat yang dia nak tahu. Dan saya tertarik apabila pertemuan itu yang diteraju oleh kerajaan PKR yang dipengursikan oleh speaker Dewan Undangan Negeri yang saya rapat ketika mana mendedahkan kes Ketoyo tu, Saudara Teng Chang Kim. Saya tak pasti dia dapat datuk ke tidak. Sebab dia speaker, saya rasa speaker dia tidak dapat datuk. Apabila kami makan, kita biasa ada program-program kerajaan. Makan cukup mewah. Saya makan dalam, orang panggil apa? Mangkuk tingkat. Ada daging, ada ikan yang kecil-kecil. Ikan apa orang panggil? Bilis. Bukan ikan bilis. Ikan leher. Bayangkan pertemuan resmi dengan makanan yang cukup sederhana. Dan saya tak bayangkan seorang kerajaan negeri, seorang speaker meraihkan kami ketika itu demi untuk menyelamatkan, menjaga wang rakyat ini. Bagi saya ini basicnya. Kita carilah orang bagaimanapun, undang-undang bagaimana ketat pun, kalau personality itu. Sebab itu saya rasakan yang paling penting untuk kita timbulkan dalam politik Malaysia adalah soal integriti. Integriti ini maknanya, kalaupun undang-undang tak tengok kita, polis tak ada, hakim tak ada, kita buat mengikut integriti. Kenapa negara-negara barat, negara-negara Skandinavia, negara yang mengamalkan seks bebas, Norway, Sweden, Finland, ini merupakan negeri teratas dari segi integriti, dari segi anti rasuah, dari segi kebebasan akhbar. Tapi sayang, saya sebagai seorang Muslim, saya sayang cukup malang melihat sebahagian daripada negara-negara Muslim masih di bawah dari segi demokrasi, kebebasan akhbar, rasuah, ketulusan dan sebagainya. Sekiranya rakyat kita sedar hal ini, sekiranya pemimpin-pemimpin negara kita memiliki integriti yang tinggi, saya rasa isu-isu yang kita bincangkan tadi, isu-isu menteri bagi 1 juta kepada artis dan sebagainya tak akan timbul. Terima kasih. Ya, Mohon ringkas. terima kasih Kepengurusi Majelis. Saya ulas sedikit pandangan naik ketua cabang Rashid. Saya ada peristiwa sedih yang berlaku pada 2001. Waktu ibu saya kena complication kencing manis dan dia mengumbus nafasnya yang terakhir di Queen Elizabeth Hospital, di atas lantai hospital, tanpa katil, tanpa tilam. Dan dia tidak tahu di Malaysia ini ada bangunan tertinggi di dunia pada masa itu. Ini semuanya berlaku, tuan-tuan, karena perancangan kita terhadap jumlah penduduk dengan jumlah hospital dan juga jumlah doktor tidak seimbang. Karena pertambahan penduduk 400%. Dan saya begitu terkilan bila saya nampak ibu saya terpaksa letak alas kain dan mayatnya terdampar di atas simen waktu dia mengumbus nafas terakhir. Dan dia adalah rakyat Sabah yang berhak, rakyat Malaysia yang berhak. Dan hak itu diambil oleh orang yang datang ke sini sebagai pelarian ekonomi. Dan juga akhirnya orang-orang ini digunakan oleh kerajaan yang mengambil hak kita untuk mempertahankan kedudukan mereka. Dan puak-puak ini, tuan-tuan, sanggup menggadai maruah negara, hak kita untuk mereka kekal berkuasa di dalam kerajaan. Jadi saya begitu sedih peristiwa yang menimpa ibu saya. Jadi begitu juga keadaan
yang disebut tadi oleh Saudara Ahmad Lutfi, dalam SPR sendiri dia mengakui berlaku masalah dalam senara itu didedahkan oleh PAC Parliament Select Committee 42,051 orang dalam senara daftar pemilih, tapi tiada dalam senara Jabatan Pendaftaran Negara. Itu mengesahkan yang mereka itu bukan warga negara, dan SPR kata dia boleh masukkan nama tapi tak boleh keluarkan. Jadi satu penipuan terang-terangan. Dan yang kedua tadi Saudara Ahmad Lutfi sudah jawab. Yang ketiga tadi masalah orang Islam, orang Cina, orang bukan Islam dan sebagainya. Ini sebenarnya karena terlalu lama kita diperintah berdasarkan kaum dengan agama. Dia jadi mental block. Kita melihat UMNO itu Melayu dan Islam, kita melihat parti-parti yang lain itu bukan Islam dan juga bukan Melayu. Ini mental block. Ini dibawa oleh penjajah Inggris. UMNO ini dia sebenarnya dia berdiri atas 3R, yaitu Royal, Race, and Religion. Ini berpandukan kepada apa yang penjajah buat dulu. Dia untuk dia memerintah orang Melayu lebih 200 tahun. Dia jaga orang raja-raja Melayu, jangan kacau. Kecuali kalau dia boleh rampas kuasa baru dia kacau. Lepas itu jangan campuri adat istiadat Melayu dan juga agama Islam. Jadi UMNO hari ini dia mendakwa dia pejuang raja-raja, dia pejuang Islam, dia orangnya pejuang Melayu. Kononnya, kalau UMNO pejuang Melayu Islam, dia tidak ada satu kerajaan Islam dulu dan sekarang yang menghukum musuh politik, yang menghina, mengaib, telanjang, memalukan seperti yang mereka lakukan ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu bukan ajaran Islam. Dan tidak ada sebuah negara Islam yang menghukum rakyatnya seperti mana mereka menghukum rakyat Kelantan, orang Melayu, orang Islam. Hak mereka mendapat minyak royalti 5% dinafikan. Apabila Terengganu dulu pas menang, pembangkang, UMNO kononnya demokrasi, tapi bila orang menang, dia tarik royalti, bayar wang esat hanya kepada puak-puak UMNO. Jadi UMNO ni saudara tadi sebenarnya dia menggunakan Islam dan Melayu itu untuk mereka menjajah minda bangsa Melayu dan juga orang Islam. Di Semenanjung beberapa kawan saya, Saudara Aspan alias Saudara Arif Sabri, Sak Mongkol, kalau diberi pilihan antara UMNO dan parti-parti yang jika mereka keluar, mungkin DAP pilihan mereka yang terakhir berdasarkan mental block yang ada pada kita. Tetapi mereka mau pecahkan mental block itu, bahwa DAP itu bukan parti Cina. Bukan. Ini dua orang yang begitu penting, bekas ahli yang berhormat. Sak Mongko menyertai parti DAP, begitu juga Saudara Aspat, bekas ketua pemuda UMNO di Seremban. Saya beritahu Saudara Lutfi tadi, UMNO, MCA, MIC adalah parti penjajah, parti British. Yang buat UMNO ialah British, yang buat MCA adalah British, yang buat MIC adalah British. Mereka lahir dengan dasar yang dicipta oleh British untuk memecah dan memerintah. Divide and rule. Melayu ada partinya, Cina ada partinya, India ada partinya. Apa yang berlaku dalam Pakatan Rakyat, mental block itu kita pecahkan. Pakatan Rakyat tidak di PKR misalnya adalah parti berbilang kaum. Pas juga, walaupun dia berlandaskan falsafah perjuangannya Islam, tapi dia parti berbilang kaum. Begitu juga DAP. Mengenai local party, saya ingin jelaskan, belum pernah ada local party di Sabah yang berjaya menuntut hak. Belum. PBS dulu menang semua. Apa yang dia dapat? Tambah royalti minyak? Tidak tambah. Adakah 20%? Apa di 20 poin pernah dikaji semula? Tidak pernah. Begitu juga dengan berjaya.
Tidak pernah. Kita seperti kata Tun Mustafa dulu apabila dia bubarkan USNO, kita sertai kapal besar. Tapi kapal besar ini sudah mau karam, jadi kita pindah pergi kapal besar yang satu lagi. Jangan pergi kapal kecil. Kapal kecil tidak boleh menuntut hak rakyat Sabah. Kita kena ubah dasar diberikan pusat untuk kita mengubah masa depan rakyat Sabah. Sekian, terima kasih.